Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya seluruh Malaysia sekarang ini meluap-luap kemarahan kepada individu-individu dan parti-parti dan juga semua yang bekerja sama mempertahankan perbuatan menderhaka yang telah dilakukan dengan terang-terangan tapi tidak diakui, tidak mengaku bersalah, malah mempertahankan diri, kemudian dipertahankan pula oleh mereka-mereka yang seolah-olah tak faham tentang perlembagaan. Tapi sebenarnya ada di antara mereka pernah jadi menteri menteri yang mustahil tak tahu tentang perlembagaan negara Malaysia. Nah, terbaru ada satu amaran yang keras diberikan kepada semua penderhaka-penderhaka ini. Di dalam sinar harian, jangan sentuh kedaulatan institusi diraja. Saya setuju. Tak kiralah kamu siapa, besar mana pangkat kamu, hebat mana pun kamu, kalau kamu tinggal di Malaysia, tetap dengan perlembagaan rukun negara Malaysia, yaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Kerana itu, jangan sekali-kali cuba-cuba tunjuk hero nak menang, tunjuk hero nak cuba untuk memancing undi atau menunjukkan bahawa konon-kononlah hampa tu pandai sangat sampai menyentuh kedaulatan institusi diraja. Ini jangan sentuh kedaulatan institusi diraja. Satu artikel daripada Sinar Harian. Berita penahanan Menteri Besar Kedah yang sekarang ini famous di seluruh dunia, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor, pada awal pagi Selasa lalu sedikit sebanyak telah menjentik fokus rakyat Malaysia terhadap musim pilihan raya PRN di 6 buah negeri. Isunya telah pun tercetus apabila pengarah pilihan raya Perikatan Nasional dengan sengaja, dengan sedar didakwa telah mengeluarkan perkataan penghinaan, berbentuk hinaan, menggambarkan, memperlekehkan penghinaan terhadap institusi diraja negeri Selangor menerusi ucapan beliau dalam satu ceramah politik minggu lalu. Sungguh-sungguh tak disangka sanggup Sanusi berkata begitu dan kemudian mempertahankan diri pula dan dipersalahkan pula media. Kononnya ucapannya telah diputar belit. Kalau ucapan itu diputar belit, takkanlah Dewan Diraja Selangor nak buat laporan polis. Takkanlah mereka itu tak bijak sampai buat laporan polis. Takkanlah Sultan Selangor sampai mengeluarkan tita bahawa isu itu belum selesai, walaupun Pesuruhjaya PAS telah datang menyembah kepada Sultan Selangor, menghadap Sultan Selangor untuk pastinya membincangkan perkara itu. Dan setelah itu, sejurus selepas itu, Sultan Selangor bertitah bahawa isu itu belum selesai. Kemudian Menteri Undang-Undang juga, Reformasi Institusi, Azalina Osman juga turut berkata bahawa dengan memohon maaf, isu itu tidak akan selesai begitu sahaja. Saya setuju. Tak bolehlah buat salah minta maaf selesai, buat salah minta maaf selesai. Mungkin itu boleh kepada orang biasa, ahli-ahli politik yang sama taraf. Tapi untuk menyentuh institusi diraja, kedaulatan diraja, jangan sekali-sekali. Siapa kamu Sanusi untuk menyentuh, mempersoalkan kebijaksanaan Sultan Selangor? Video ucapannya yang tular itu dikatakan telah menghina Sultan Selangor
sewaktu beliau membandingkan pelantikan Menteri Besar Kedah, iaitu beliau sendirilah kononnya dia itu hebat, dengan Datuk Seri Amiruddin Syari sebagai Menteri Besar Selangor. Berikutan itu, lebih daripada 50 laporan polis telah dibuat oleh pelbagai pihak di seluruh negara Malaysia, termasuklah Dewan Diraja Selangor. Laporan polis itu dibuat oleh pelbagai pihak, sekaligus kertas siasatan terhadap Muhammad Sanusi telah dibuka berhubung dakwaan yang menyentuh isu 3R, agama, raja dan kaum atau bangsa race. Sehari sebelum penahanan, satu titah daripada Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idris Shah, bahawa perkara membabitkan Muhammad Sanusi yang didakwa menghina institusi Diraja Selangor belum selesai. Titah baginda yang dimuat naik di Facebook Royal Selangor Office. Selangor Royal Office itu ada menyatakan baginda telah berkenan untuk menerima menghadap Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor, Datuk Dr. Ahmad Yunus Sariri dan Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khan di Istana Bukit Kayangan. Difahamkan pertemuan itu membincangkan kenyataan oleh Menteri Besar Kedah tersebut dalam satu ceramah di Selangor baru-baru ini yang dianggap telah menghina institusi Diraja Selangor. Kemuncak episod berlaku apabila Muhammad Sanusi, 49 tahun, hadir ke Mahkamah Session Selayang pada pagi Selasa dengan dua pertuduhan. Saya terkejut juga sebab pertuduhan pertama saya sudah agak, iaitu mengeluarkan kata-kata menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor. Dan yang kedua, yang saya tak sangka, bahawa beliau juga telah menyentuh tentang penubuhan kerajaan perpaduan oleh titah ataupun nasihat daripada Yang di-Pertuan Agong. Buah fikiran daripada Yang di-Pertuan Agong dipersoalkan pula oleh Sanusi. Beliau bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Ekoran kejadian terhadap Menteri Besar Kedah itu sedikit sebanyak membuka mata semua pihak, iaitu setiap orang tidak sepatutnya menyentuh atau memandang ringan soal kedaulatan institusi diraja. Sedia maklum, Malaysia merupakan negara yang unik dan dalam hierarki persekutuan menunjukkan raja-raja pemerintah dan yang di-Pertua negeri berada di posisi paling atas melebihi kedudukan mana-mana pemimpin waima Perdana Menteri. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia yang taat dan prihatin, kita jangan sekali-kali mencemar kedaulatan institusi diraja sehingga mencetuskan polemik di segenap negara. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ini pengajaran yang amat penting untuk semua ahli politik. Tak kiralah pembangkang ke, kerajaan ke, tak kiralah. Tapi jangan pandai-pandai, jangan cuba-cuba untuk mencuba-cuba sesuatu yang salah di isi undang-undang, apalagi mencuba-cuba pula untuk menghina, memperlekeh dan mempersoal kewibawaan baginda-baginda raja-raja Melayu. Daulat tuanku, ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah batik, mohon diampun. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Adakah Hamzah Zainuddin nak menuduh pula sekarang bahawa istana sedang mempolitikkan isu Sanusi? Come on lah Hamzah Zainuddin. Hamzah Zainuddin, kamu bekas Menteri Dalam Negeri. Kamu bekas Menteri Kementerian Dalam Negeri. Kamu tahu undang-undangnya. Takkan sekarang kamu kata kamu nak tuduh pula istana politikkan isu Sanusi. Itu yang ditanya oleh Razlan. Adakah Hamzah nak tuduh istana politikkan isu Sanusi? Ingat, yang buat laporan polis ialah ramai orang, itu tak pedulilah. Tapi yang saya sangat peduli ialah apabila Dewan Diraja Selangor sendiri membuat laporan polis dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sendiri bertitah bahawa kes Sanusi belum selesai, walaupun Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor telah pun menghadap
kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Jadi sekarang adakah Hamzah Zainuddin nak tuduh istana sedang politikkan isu Sanusi? Jangan sampai Hamzah Zainuddin kamu jadi penderhaka juga. Tak berbaloi untuk mempertahankan orang yang celupar, yang sudah menggunakan keceluparan itu sehingga dia tak sedar dia telah pun menyentuh 3R, kemudian mempertahankan diri pula tu, tak mengaku bersalah pun tak berbaloi. Nanti sendiri masuk perangkap sendiri lagi susah. Seorang pemimpin kanan UMNO mempersoalkan rasional yang dikemukakan oleh Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin mengenai isu penahanan serta pendakwaan ke atas Muhammad Sanusi Madnor. Menurut ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Razlan Rafi'i, Hamzah menyifatkan tindakan undang-undang terhadap Menteri Besar sementara Kedah itu adalah merupakan pendakwaan terpilih. Pada masa sama, dia mengingatkan pertuduhan ke atas Sanusi itu mempunyai kaitan rapat dengan raja-raja serta pihak istana, bahkan membabitkan Dewan Diraja Selangor secara langsung. Yang itu betul lah. Adakah Hamzah mahu menyatakan bahwa Istana Selangor mempolitikkan isu ini? Soal Razlan dalam kenyataannya kepada Malaysia kini hari ini. Saya fikir kalaulah Sanusi terus saja mengaku dia bersalah, memohon maaf, dan semua stop di sana, ini tak akan panjang. Sekarang semakin panjang. Hamzah Zainuddin tak patut mengeluarkan kenyataan ini. Hamzah Zainuddin tak patut untuk buat ulasan ataupun memberi pendapat dia tentang perkara ini, kerana ini akan membuatkan ianya lebih panjang, lebih nampak lagi bahawa ada orang yang sangat terdesak sehingga sanggup untuk buat apa sahaja, termasuk yang salah, yaitu menyentuh 3R. Razlan berkata demikian mengulas kenyataan Hamzah yang menyifatkan tindakan mahkamah terhadap Sanusi sebagai pendakwaan terpilih. Dalam kenyataan tersebut, Setiausaha Agung Bersatu itu juga mendakwa ada pemimpin lain yang dilihat membuat kenyataan menghasut namun tidak dikenakan tindakan seperti ke atas Sanusi. Kamu buatlah laporan polis. Kamu buatlah laporan polis, baru polis buat tindakan. Kalau tak buat laporan polis, macam mana polis buat tindakan? Pergi buat laporan polis. Sebagai orang yang pernah menjadi Menteri Dalam Negeri, kata Razlan, Hamzah sepatutnya menjadi orang yang faham undang-undang. Namun kenyataan terbaru yang dibuat oleh Ahli Parlimen Larut itu menunjukkan seperti sebaliknya. Justru, kata Razlan, semua orang kini tahu kenapa ketika Hamzah Zainuddin menjadi Menteri bertanggungjawab dalam isu keselamatan dulu, kadar jenayah negara semakin meningkat. Sementara itu, Razlan juga menyatakan kebimbangannya terhadap pendekatan PAS yang menangani isu pendakwaan ke atas Sanusi. Katanya pemimpin parti itu kelihatan memainkan isu kononnya pengarah pilihan raya mereka. Seorang wira justru menggesa agar lebih ramai Sanusi dilahirkan. Please, jangan. Oi, ini makin bahaya. Adakah PN hari ini mahu mengajak semua rakyat untuk mengikuti gaya ucapan Sanusi yang memperlekeh institusi diraja, katanya. Disebabkan itu, Razlan menyarankan agar mana-mana pihak yang isu 3R, agama bangsa dan raja-raja, ditangkap segera kerana jelas mempersendahkan undang-undang. Katanya, api itu katanya perlu dimatikan segera secepat mungkin kerana dikuatiri akan mengganggu gugat kestabilan negara. Dia juga mengingatkan bagaimana PN sebelum ini menolak saranan yang di Pertuan Agong agar semua parti bekerjasama bagi membentuk kerajaan perpaduan selepas PR15 lalu. Mereka juga marah kepada istana apabila peristiwa pembatalan ordinan darurat sehingga menyebabkan bekas Perdana Menteri ke-8 Muhyiddin Yassin meletak jawatan, katanya. Justru Razlan mengingatkan Hamzah dan Perikatan Nasional agar lebih berhati-hati dalam membuat sebarang kenyataan berkaitan dengan penangkapan Sanusi. Katanya rekod ucapan Sanusi adalah jelas dan tiada manipulasi dari mana-mana pihak, termasuk orang ramai yang mewakili suara rakyat jelata. Katanya, orang Melayu tidak akan menderhaka pada rajanya. Jadi saya nasihatkan Hamzah dan PN agar jangan menderhaka kepada raja-raja Melayu. Terlajak perahu boleh diundur, tapi bukan terlajak cakap, tambahnya lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini
Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sanusi, kamu celupar tapi kamu penakut. Tak rela untuk menghadapi akibat daripada perbuatan kamu yang celupar. Sanusi kata, kalau nak tangkap saya tak mau pi. Kenapa? Kamu dah tahu kamu salah, tapi kamu tak berani untuk ditangkap pula. Kalau sudah tahu salah, pergilah menghadap apa itu akibatnya. Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Mat-Noor hari ini mengakui, dia baru mengaku sekarang, dia mengakui dia telah diminta oleh Bukit Aman untuk hadir ke Balai Polis, namun mengelak daripada ditangkap. Rupanya dia dah tahu dia akan kena tangkap. Oh, patutlah. Dia juga mendakwa sedar telah wujud komplot tertentu untuk menangkapnya sehari sebelum pendakwaan di Mahkamah Seksyen Selayang. Tapi kan sebelum itu dia kata dia tak tahu. Tiba-tiba sekarang dia kata dia tahu ada komplot. Biar betul kawan Sanusi. Kejap cakap itu, kejap cakap ini, pening kepala. Menceritakan apa yang berlaku di antara dia dengan pihak polis di Raja Malaysia yang membawa kepada penangkapannya pada jam 3 pagi. Sanusi berkata komunikasi tersebut berlangsung seawal jam 10 malam. Ada 10 malam lagi pun. Ia kemudian berlanjutan sehingga jam 2 pagi. Mengakui tidak menjawab panggilan telefon daripada pihak polis, Sanusi menjelaskan komunikasi tersebut berlangsung melalui aplikasi WhatsApp saja. Katanya dia tidak menjawab panggilan telefon daripada PDRM kerana menghadiri beberapa mesyuarat pada hari berkenaan. Habis sudah tahu PDRM yang telefonlah balik, sebab kamu tahu kamu salah dan kamu tahu bahawa kamu mungkin diperlukan untuk dipanggil ke polis, pejabat polis. Jadi sebenarnya salah siapa? Saya ada komunikasi dengan pegawai Bukit Aman, katanya, daripada jam 10 malam hingga jam 2 pagi. Ada WhatsApp, pasal saya tak mau dia tangkap saya. Kalau tak mau ditangkap, cepatlah bertaubat. Jadilah orang-orang yang orang-orang baik, yang tak celupar mulut. Katanya dia polis kata boleh tak datang, boleh tak mari datang Balai Polis Sri Hartamas. Saya kata buat apa? Atau mana-mana balai polis yang sesuai, katanya. Saya kata takkan nak ambil keterangan boleh pergi mana-mana balai polis kan? Ia spesifik, takkan pergi mana-mana balai polis. Bolehlah, mana-mana yang terdekat pun boleh. Katanya saya kata ni sahlah untuk tangkapan. Tahu pun, kalau tangkapan saya tak mau pi. Awak tak mau pi? Takut kah? Oh, rupanya Sanusi takut ditahan di lock up. Katanya kepada media ketika ditemui selepas menghadiri sambutan Mahal Hijrah peringkat Kedah di Alostar hari ini. Okey, jadi itulah sebenarnya cerita di sebalik cerita. Tiba-tiba semua orang bising, kata ini tak patut, itu tak patut. Tapi rupa-rupanya bila tahu cerita sebenar, pada pendapat saya Sanusi punya masalah juga. Dah disuruh datang, tak mau datang. Jadi terpaksalah polis datang untuk panggil dia, seolah-olah dia VIP. Orang lain terpaksa jalan sendiri. Sanusi perlu dijemput baru datang. Padan muka atau kesian terpulang kepada anda. Denyut nadi suara rakyat bergema channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ini berita betul. Ini berita betul. Sanusi akhirnya dalam keadaan masalah lagi. Sudah ditangkap, didakwa dengan 2 pertuduhan menghasut. Hasutan pertama berkaitan dengan Sultan Selangor. Hasutan kedua yang Sanusi tetap kena juga ialah dia melibatkan pula Agong.
Kedua-duanya terjadi karena mulut celupar si Sanusi. Apa boleh buat? Nah, itulah kawan saya bilang, rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari. Sanusi lebih baik bertobatlah, janganlah celupar sangat. Okey. Dan sekarang ini pula Sanusi berpotensi pula untuk ditangkap semula kali ini bukan polis tapi SPRM. Ditahan ataupun disiasat. Disiasat lah kot, disiasat, dipanggil. Jangan pula lepas ni Sanusi tak sambut pula SPRM. Nanti SPRM minta pergi geledah, pergi serbu, nanti bising lagi, semua bising lagi. Tapi tiba-tiba Sanusi melakukan perkara yang sama. Ketika dia kata dia tak tahu, belum lagi ada pendakwaan, dia tak tahu sama ada dia didakwa atau tidak, tapi semuanya sudah terjelas di media sosial bahawa dia dijangka untuk didakwa pada keesokan harinya, tapi dia tetap tak sambut telefon. Kali ini Sanusi melakukan perkara yang sama. Dia kata belum ada pegawai SPRM panggil saya, kata Sanusi. Jadi nanti silap-silap esok pagi Sanusi ditahan lagi kerana SPRM mahu dia disiasat pula. Sanusi kata belum ada pegawai SPRM panggil saya. Rasanya tak lama lagi kot. Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Makno berkata setakat ini dia belum lagi dipanggil oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung siasatan mengenai penyelewengan dan salah guna kuasa dalam isu perlombongan unsur nadir bumi REE di Kedah. Dalam satu catatan di Facebook pada hari ini, Sanusi menyifatkan laporan berita yang dia sedang disiasat sebagai naratif jahat dan mendahului proses. Naratif jahat katanya. Berita Sanusi disiasat SPRM dan bahan beritanya mendahului proses. Jadi ini maksudnya Sanusi mengakulah bahawa dia memang akan disiasat. Kenapa Sanusi kena siasat lah? Okeylah, nanti kita tengoklah apa cerita dia. Setakat ini belum ada lagi pegawai SPRM datang jumpa atau panggil saya untuk siasat kes REE. Tidak ada katanya. Jadi jangan lupa Sanusi, tengok selalu telefon. Kalau ada orang telefon, sambut. Kalau tak mau sambut, suruh pegawai sambut. Tapi bahan dan berita telah tersebar sejak 2-3 hari lalu. Bukankah kelihatan pelik dan janggal perkembangan ini? Nak cari kebenaran dan menegakkan undang-undang atau nak rosakkan imej katanya. Begitulah yang terjadi waktu polis tangkap Sanusi pukul 3 pagi. Dah sehari sebelum itu sudah disebut dia bakal didakwa, tapi dia kata tak tahu. Saya rasa tujuan sebenar katanya ialah nak merosakkan kredibiliti saja untuk cari untung buat modal PRN. Salah atau betul belakang kira, Madani kah Badanun katanya. Ini perkara ini terjadi kerana mulut kamu celupar. Tapi yang ini bukan pasal modal Sanusi. Ini kerana kamu perlu disiasat. Ini terjadi kerana kamu terlibat dengan satu kes penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan. Kenapa SPRM nak siasat? Sebab waktu itu kamu menteri besar, kamu pengerusi MBI. Jadi ini tak ada kena-mengena dengan modal. Nanti SPRM siasat, beritahulah yang betul. Beritahu yang betul sampai SPRM dapati bahawa kamu betul. Barulah keluarkan kenyataan bahawa ini sebenarnya modal politik. Kalau tidak, tengoklah nanti. Semalam bernama memetik sumber SPRM memaklukkan isu ini telah pun dilaporkan oleh beberapa pertubuhan bukan kerajaan termasuklah gerakan anti Sanusi. Ada rupanya gerakan anti Sanusi pada Mac lepas dan penduduk di kawasan Bukit Engangsik di mana kerja-kerja perlombongan haram dilakukan secara besar-besaran sebelum ditumpaskan oleh pihak berkuasa. Difahamkan SPRM Kedah telah membuka kertas siasatan berhubung isu perlombongan REE haram tahun ini dan telah memanggil beberapa saksi, namun perkembangan terkini kertas siasatan itu tidak diketahui. Bagaimanapun timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM Ahmad Kusari Yahya mengesahkan
Beberapa kertas siasatan telah pun dibuka di bawah Seksyen 17-E dan Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada Sabtu yang lalu, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail mendakwa Sanusi didenda RM500,000 tahun lepas berhubung kes kecurian REE di Kampung Chong di Sik Kedah. Kemudian menafikan perkara itu, Sanusi mendakwa kompaun itu bukan dikeluarkan kepada dirinya atau Menteri Besar diperbadankan MBI, tetapi kepada pihak ketiga. Dia juga bercadang mengambil tindakan undang-undang terhadap Saifuddin kerana membuat dakwaan itu. Menurut laporan News Straits Times, Sanusi berkata individu yang dikenakan denda itu adalah seorang lelaki dari Kuala Krai, Kelantan. Dia dilaporkan telah menunjukkan kepada media dokumen sokongan berkaitan kes itu. Bagaimanapun, Saifuddin tetap dengan pendiriannya dan menyatakan tiada mana-mana pihak yang terlibat boleh menafikan pengarah pejabat tanah dan galian Kedah yang telah mengeluarkan denda kepada MBI Kedah. Jadi sudah pun ada satu kenyataan daripada pengarah itu, iaitu kompaun ya, saya boleh cari ya, kompaun RM 500,000 bukan kepada Sanusi. Okey, saya cari terus di Google. Saya type begitu. Daripada Astro Awani, banyak sudah berita dia sebenarnya. Kompaun RM500,000 untuk MBI, bukan khusus nama Sanusi. Tapi Sanusi kata tadi bukan Sanusi, bukan MBI, tapi pihak ketiga. Tapi macam mana pengarah PTG kata, ini kantoi habislah Sanusi. Pengarah PTG kata, yaitu Datuk Mad Suhaimi Abdul Rahman tampil memberi penjelasan bahawa kompaun RM500,000 ke atas Perbadanan Menteri Besar MBI kerana mempunyai kaitan mencuri unsur nadir bumi REE tahun lalu adalah dibuat mengikut perundangan dan bukan ditujukan khusus kepada Datuk Seri Muhammad Sanusi Senor selaku Menteri Besar. Pendakwaan di bawah Seksyen 426 itu dibuat selepas mendapat kuasa untuk mengeluarkan kompaun daripada Ketua Pendakwaan Kedah itu. Pendakwaan Kedah itu tidak menulis nama Muhammad Sanusi untuk dikompaun. Katanya tangkapan yang dibuat kepada kita PTG guna Seksyen 426 ialah kerana ia berlaku di luar kawasan tersebut dan pendakwaan kita mendapat kuasa untuk kompaun RM500,000 daripada Ketua Pendakwaan Kedah. Tetapi Ketua Pendakwaan pun tidak menulis sila dakwa Sanusi, tak ada katanya. Bila tak ada, jangan cerita kata ada, katanya. Jadi mengulas kenyataan, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mencabar Sanusi menjelaskan perkara itu, menafikan sama ada beliau terbabit dalam kegiatan mencuri REE. Mad Suhaimi berkata perkara itu tidak benar sama sekali. Katanya Muhammad Sanusi yang mempunyai kuasa untuk mengecualikan kompaun RM500,000 tidak berbuat demikian, sebaliknya bersetuju individu yang bertanggungjawab dikenakan tindakan berkenaan. Katanya, saya bukan mau membela bos Sanusi, tapi tindakan saya bersuara adalah disebabkan PTG diheret sama dan secara tidak langsung saya terpanggil untuk menjawab, katanya. Tambahnya lagi, selain kompaun dikenakan kepada MBI, Mas Suhaimi mendadakkan ada individu yang ditahan dan kini dalam proses mahkamah. Tangkapan kedua pun kita lepaskan, serahkan kepada agensi untuk mendakwa, katanya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, adakah orang mencuri setuju dia didenda? Ada orang mencuri lepas mencuri, tangkaplah saya, katanya. Kalau MB Sanusi hendak campur tangan masa itu boleh, kuasa dia ada bawa ke surat EXO dan dikecualikan, tapi dia tak pernah buat macam begitu, katanya. Okey, jadi tajuk berita ini dia kata kompaun RM500,000 untuk MBI, bukan khusus nama Sanusi. Jadi tapi persoalannya, pengurus MBI waktu itu siapa? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye.